dalam YouTube lain, dia orang akan cakap aha baha tu, it's not pronounced aha baha, ya. Tak pernah pun orang pergi kedai nak cari, cik ada krim untuk aha baha ataupun spray untuk aha baha. Tak ada. Kalau contoh kau pergi kat farmasi pun, farmasi gelak ke kau. Hai, hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. So, nama aku Fendi Musa. Dekat channel ni, aku akan buat review tentang produk. Aku akan buat DIY demonstration and simplify things like how to serve an espresso. So, jom. So, aku nak bercakap tentang penjagaan muka. So, bila kita cakap pasal isu penjagaan muka ni, kebanyakan orang akan sinonimkan dengan wanita, perempuan. Tapi actually for me, dia lebih kepada penjagaan diri sendiri. Dekat sini aku akan cakap tentang produk yang kira tengah hype, which is Korean Beauty, Cosrx, bukan Cosrx. Sebelum teruskan video ni, aku nak bagi tahu sedikit disclaimer dekat sini. Aku bukannya dermatologist, aku bukannya esthetician, aku bukannya doktor kulit ataupun yang sebagainya lah yang berkaitan dengan beauty produk ni. Tapi aku nak bagi review daripada sudut pandangan pengguna. Dekat sini aku akan tolong korang untuk faham produk tu lebih bagus daripada korang baca kat belakang produk tu tapi tak faham sepatah haram pun. Hari ni aku akan buat review tentang produk yang tengah hype up, which is Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Tapi kau boleh pakai malam, so tak kisah pun nak pakai malam, tengah hari, siang, malam. Pokoknya malam aku cakap kan. So yeah. So kat sini kau boleh tengok label dia. This is 150 ml, which is quite good lah. Can last you like maybe I'm using this like maybe almost like 2 months. Dah 2 bulan aku pakai, so it's quite good. Kebanyakan orang bila kita cakap tentang barang-barang beauty product ni, nak basuh, nak cleanse muka pagi-pagi ni, akan rasa macam sedikit skeptical. Pasal apa? Kebanyakan cleanser yang ada dekat dalam market sekarang ni, bila time kau basuh muka kau, dia akan strip off all of your oil. Maknanya muka kau akan rasa macam tegang. So, untuk orang yang kulit agak berminyak, kulit yang agak kering, sebab apa? Kalau kau nak compare produk ni dengan produk lain, dia punya pH bukan kata sangat rendah lah, tapi macam kira dalam medium. Kulit kita lebih kurang dalam pH level 5 sampai ke 6. Bila kau pakai produk ni, dia akan balance out. Lepas tu kalau contoh orang yang ada oily face pula, bila time kau pakai tu dia akan rasa tegang. Tapi benda ni subjektif. Pasal dia depends pada pengguna. Kalau contoh pengguna tu dia jenis suka bila time lepas basuh muka tu terus rasa macam tu, tu terpulang pada masing-masing. Low pH Good Morning Gel ni sangat bagus. Kita tengok dalam ingredient dia. Dekat sini kita boleh tengok kat dalam ni lah, yang antara 3 yang bagi aku fokus paling berat lah, adalah Cocoa Middle Profile Betaine, adalah gentle surfactant, untuk bahasa mudahnya mild cleanser lah. Macam kira kalau korang pakai benda ni, dia akan menanggalkan minyak tanpa strip all of your minyak. Selain daripada Cocoa Middle Propane Betaine tu, dalam produk ni pun ada sekali dengan tea tree, lepas tu betaine salicylic. Both combination untuk tea tree dengan betaine salicylic ni bagus untuk kulit yang mempunyai masalah jerawat. And dia punya kandungan kat bahagian dalam ni, kenapa dia panggil low pH? Sebab dia sesuai. Tak kisah kalau contoh korang sebelum ni pernah pakai untuk brand lain ataupun pernah pakai untuk produk lain, tapi rasa dia macam irritation sikit kan. So kalau contoh untuk korang tukar kepada produk ni, dia akan jadi macam refreshing. Sebab apa? Bila kau bangun daripada tidur, kau tak pakai makeup masa tengah tidur. Kau bukannya macam Korean drama, bukannya macam drama-drama TV Malaysia, bukan. So kebanyakan beauty blogger yang ada dekat dalam luar pun diorang akan cakap pasal apa? Bila kau pakai benda yang terlalu harsh, kau akan disrupt kau punya cycle of skin dekat muka kau. So tu cuba sedikit tentang Low pH Good Morning pH Gel Cleanser Cosrx. Jap. So sebelum aku teruskan dengan video aku, jangan lupa untuk komen, subscribe dan tekan butang lonceng kat bawah supaya korang tak miss out apa saja episod baru yang ada dekat channel aku. Moving on. So untuk produk kedua aku akan bahaskan tentang AHA BHA. So macam yang biasa korang pernah tengok dalam YouTube lain, dia orang akan cakap aha baha tu.
it's not pronounced AHA-BAHA ya. Tak pernah pun orang pergi kedai nak cari, cik ada krim untuk AHA-BAHA ataupun spray untuk AHA-BAHA. Tak ada. Kalau contoh kau pergi kat farmasi gelap kau. So this is AHA BHA Clarifying Treatment Toner. So after you pakai cleanser, next step you akan pakai toner. So this is what it looks like. Okay. So ini pun sama daripada brand Cosrx. Normally dulu lah, kalau contoh korang tahu sedikit pasal toner ni, dulu kalau contoh korang pakai cleanser, lepas kau pakai cleanser dia akan kira macam strip down tau, sebab dia punya alkaline tinggi. So bila kau pakai toner ni actually nak bagi macam rejuvenate balik. Tapi tu dulu. Sekarang kalau contoh korang pakai toner, dia akan ada active ingredient. So masuk apa active ingredient ni, macam aku tadi beritahu kat korang, AHA BHA. So AHA BHA ni, kalau korang tahu, basic dia agak simple lah. Dia exfoliator. Exfoliator ni maknanya dia akan mengelupaskan kulit. Tapi kau kena tahu, bila tak nak pakai produk baru dekat kulit yang kira dah lama, maknanya kat sini kan, kalau contoh korang tak pernah pakai, aku memang recommend ambil pakai Cosrx. Pasal apa? Dia punya ingredient dalam, dia punya kadar nisbah dalam tu untuk AHA dan BHA, untuk toner ni kira rendah kalau compare dengan yang lain. Maknanya kat sini kan, kau boleh pakai yang ini untuk pagi ke, untuk tengah hari ke, untuk malam ke. Tapi normally aku advise memang pakai 2 kali je lah sehari. Tak pakai sampai banyak. Pasal aku macam bazir kan. So bukti aku pakai benda ni banyak ni, nampak? Sampai 2 botol aku beli. So apa, ini dah habis. Yang ini memang tinggal lagi separuh sikit je, aku akan beli lagi. Bagi aku macam kira exfoliate, dia akan menanggalkan sel-sel mati. So kau kena faham tau, bila time kau tidur, kulit kau kira akan buat cycle. Dalam general knowledge ni macam ni lah, senang cakap, katakan kalau contoh, kalau kau tak pakai produk apa-apa pun, kulit kau memang actually dia akan kelupas tau, ngelupas. Sebab tu kalau contoh kau bangun daripada tidur, kau akan tengok kat atas bedsheet kau jangan pakai bedsheet putih, memang tak nampak lah kan. Kau akan nampak kesan-kesan macam kira kulit mati. Kau tak pakai produk ni pun dia memang akan mengelupas. Cuma kalau bila kau pakai produk ni, dia akan tolong pengelupasan tu lebih kira tinggi sikit. Okay, so pengelupasan untuk AHA dan BHA. AHA ni lebih kepada surface tau. Sementara BHA ni pula lebih dalam sikit untuk oily stuff. So sebab tu aku cakap kenapa produk ni bagus. Pasal apa? Dia akan exfoliate. So exfoliate ni pengelupasan. For this one, ada setengah orang boleh ambil terus direct. Maknanya macam kalau aku masa aku mula try pun, aku letak muka aku maybe dalam 1 kali sehari. Meaning kat sini pagi tu je aku buat. Malam punya skip treatment aku tak buat untuk yang ni. So kita tengok macam mana kita punya skin react. Lepas tu kau boleh selang maybe dalam 2 hari. Ataupun kalau contoh setengah orang yang memang dah ada pakai AHA BHA sebelum ni, dia akan tahu pengelupasan tu macam mana and condition macam mana sesuai untuk kulit korang. So satu lagi benda bagus mengenai AHA BHA Clarifying Treatment Toner ni, kalau korang perasan bahagian atas ni dia pakai nozzle tau. So nozzle ni untuk spray. Kalau lepas kau dah basuh muka kau, lepas dah basuh muka dalam keadaan lembab, kau terus spray ni pada muka direct. Tak ada masalah pun. Pasal apa? Untuk spray toner ni, muka lebih lembab lagi bagus. Pasal apa? Kadar penyerapan tu lagi tinggi compare kalau contoh muka kau kering. So lepas kau dah mandi tu, jangan terus pap dengan kau punya tuala. Kau just biarkan lembab, just pat dry. Orang kata pat dry lah, kira macam tampar slow sikit muka kau. Macam tu lah. So lepas dah pakai cleanser, lepas tu korang dah pakai untuk AHA BHA kau punya treatment, then pakai moisturizer. Lepas dah pakai moisturizer, paling penting sekali, ni aku cakap dengan kau, aku emphasis sekali lagi, paling penting sekali, make sure korang akhiri dengan sunscreen. Untuk moisturizer dengan sunscreen aku tak masuklah dalam video ni. Tapi kalau contoh korang nak tahu, jangan lupa komen kat bawah, bagi tahu kat aku supaya aku boleh terangkan kat korang apa produk yang aku pakai. Okay, so macam tadi aku beritahu kat korang pasal AHA BHA Clarifying Treatment Toner ni. Kalau korang kira ada kulit yang tak berapa sensitif macam aku lah, maknanya kat sini tadi aku kata sesuai untuk semua jenis kulit kan. Tapi kalau contoh korang nak step up your game, meaning kat sini kalau korang ada masalah kulit berjerawat, korang boleh beli BHA Blackhead Power Liquid Cosrx. So ni produk, kalau korang boleh nampak kan. So kalau nak compare model ni dengan model ni, dia actually
quite sama tapi different. Pasal apa? Yang ini lebih kepada orang yang mempunyai masalah kulit macam kira berjerawat ataupun orang yang mempunyai masalah kulit lebihan minyak. Kandungan untuk BHA Blackhead Power Liquid ni, dalam ni dia ada betaine salicylate. Betaine salicylate tu dalam ni 4%. 4% ni bagi setengah orang maybe akan rasa banyak, tapi actually kurang sama dengan 2% salicylic acid. Untuk penggunaan yang ini pula, dia pakai nozzle. Tapi nozzle ni bukan jenis spray. Kalau korang boleh nampak, okay. So yang ini punya adalah jenis liquidy. Ni bagus untuk, macam tadi aku beritahu kat korang, siapa yang ada masalah jerawat, penggunaan untuk yang ini dia akan membersihkan kau punya liang yang lebih dalam. Percentage untuk BHA yang ini pun lebih tinggi kalau compare dengan tadi. Yang ini punya 0.5. Kalau contoh yang ini punya 4%. Setengah orang, macam tadi aku beritahu kat korang, kau nak pergi ke treatment baru kulit korang, kau akan rasa macam kulit tu macam rasa terkejut sikit. So ni jangan pakai banyak, meaning kat sini kau jangan pakai siang, pagi lepas kau bangun tu kau pakai ini, betul malam kau pakai ini lagi, betul besok kau pakai ini lagi. Macam aku tadi beritahu, dia go gradually, meaning kat sini seminggu sekali sahaja. Kau mempunyai masalah kulit dehydrated, macam kulit kering, macam kalau aku ada dehydrated punya sistem, dia akan menambahkan kering. So itu saja tentang produk-produk yang aku nak review berkenaan dengan Cosrx. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang nak tahu general term yang aku pakai tadi, nak tahu explanation lebih detail, korang boleh write comment kat bawah. Keep it positive guys, because cuma skin enthusiast yang nak tahu dan nak share. So kalau korang nak tahu juga tentang moisturizer apa yang aku pakai, sebab kalau korang perasan tadi aku tunjuk pasal cleanser, aku tunjuk pasal toner, aku tunjuk pasal BHA. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang apa lagi produk yang aku pakai untuk aku punya rutin daily, jangan lupa leave komen kat bawah, and kalau boleh subscribe, tolong aku, tolong korang, ya. Okay, so jumpa korang kat video seterusnya. Terima kasih.